Okay, start. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So hari ni kita bismillahirrahmanirrahim. Okay, kali ni kita start untuk belajar point adjustment. Kita kena tahu dia akan mula dengan point kaki lah. Point kaki maksudnya kita make sure orang tu baring dalam keadaan yang lurus. Jangan dia sengit macam ni. So bila lurus kita dapat tengok postur dia yang betul. First kita boleh check dia punya tumit. Tengok sini. Okay, so tengok tumit dia sama. Nampak? Sama kan? Jangan ada ketika orang yang masalah dia akan sengit. Nampak? Dia akan jadi macam ni lah. Sebab okay, nampak ni pendek, ni panjang. Sebab tu bila orang tu baring, make sure orang tu baring tegak, baru kita boleh check. Kalau dia baring sengit, dia akan jadi nampak tak sama panjang lah. Okay. So ni sama. Bila kita dah check di kawasan bawah ni, first kali kita akan betulkan joint yang paling hujung adalah jari kita. Kan? So kita loosekan dulu dia punya jari ni. Kita loosekan dulu. Okay. Yang kedua adalah kita betulkan joint ibu jari di sini. Nampak? Ini yang first joint. Seterusnya kita join ni. Okay, cara untuk betulkan join ni ialah dengan kita luruskan, kita bengkokkan kaki macam ni. Nampak? So dia akan bengkokkan. First, ingat konsep dia. Kita position dulu. Satu tangan sini, dia bukan tekan macam ni Dia bukakan kaki tu. Nampak? Kita bukakan kaki tu. So, position, push, crack. Maksudnya kita kena push dulu sampai dia limit, sampai dah tak ada tolak dah, baru kita crack. Prak. Okay. So masalah di sini, jadi bila orang yang selalu berdiri, dia banyak bebankan ke depan. Biasanya orang pakai kasut tumit tinggi ke, ataupun orang yang suka berdiri sebelah kaki, dia akan banyak, macam dia diri tu tekanan lebih banyak di bahagian depan, bahagian sini. Okay. So nampak? Position sekali lagi. Bengkokkan lutut. Kita tahan, bukakan tapak kaki dia. Push habis. Okey, position, push, tarik nafas. Lepas, crack. Okey. Alright. Okay. Seterusnya, kita nak linekan kawasan ini. Ulang kawasan ni. Boleh pegang ada lucu kat sini. Cuba pegang kaki masing-masing. Ada tak ni? Ada timbul ni. Sakit tak? Tak. So orang yang tak ada masalah, dia tak sakit lah. Kan? Bila problem kat joint ni, ada satu joint di sini. Okay. Masalah di sini boleh menyebabkan, kan? Ini sebenarnya kaki kita ada arch. Dia ada arch. Dia ada curve kat sini. Kan? Bila masalah di sini, kan arch, kaki kita ada arch. Jadi bila arch ni problem, masa terbuka tak dia punya arch? Dia arch dia tak cantik lah. Kan dia akan terbuka kat sini. Jadi arch dia akan jadi flat foot. So dia akan, bila flat foot, bahagian tendon bawah ni akan tegak dan dia akan sakit. So biasa orang yang sakit tumit lah akan. Alright. So cara dia, kita pegang di kawasan ni. Nampak ni? Jari pertama, jari kedua masuk sini. Okay. So belakang, tunjuk sini, belah dalam ni, belah tapak kaki. Okay, nampak tapak kaki, dua jari pegang macam ni, jangan macam ni. Bukan salah, dia kena pegang bahagian atas dua macam ni. Okay. Seterusnya, dia mesti tegak. Jangan sengit. Mesti tegak. Okay. Tegak. Alright. So sekali lagi, tegak. Jari depan masuk bersilang macam ni. Okay. So tegakkan. Okay. Tarik nafas. Position, push, crack. Dia push, habis lah. Dah tak ada tarik lah. Baru kita crack, prak. Okay, right. Okay, kita buat sekali lagi sebelah sini. Macam biasa, masukkan tangan macam ni. Sila. Dua jari kat atas, bawah, tengah ni. Position dia tegak.
Tarik nafas. Lepas. Push. Crack. Dah habis dah push. Tak ada tarik dah. Baru kita crack. Tambah sikit. Jangan daripada awal kita naik balik. Okay, itu cara yang betul lah. Kita kena ada push. Jangan kita position. Tarik terus. Push dulu. Okay, sekali lagi. Cara yang betul. Position. Push. Crack. Okay, untuk satu lagi benda yang penting waktu position ni, lockkan, trustkan tangan kita, siku kita, bahu kita, badan kita. Kita tengok daripada sana. Saya position. Saya dah lock. Lock sini, lock sini, lock sini. Lock. Push. Cepat lock. Saya hanya reverse gerakkan badan saja. Okay. So untuk mengelakkan perawat injek dekat bahu, juga di tangan lah. So kita lock. Okay. Alright. So selepas 1, 2, 3, kita akan masuk join di sini pula, pergelangan buku lali. Okay. Di sini nampak, satu pegang, satu sini lock. Position kena tegak. Okay. Okay, macam ni. Yang ni untuk orang yang joint dia selalu pressure pada, maksudnya diri tongkat kaki sebelah macam ni kan. So kaki dia agak, joint dia agak tight kat situ lah. Jadi kita kena buka balik joint tu untuk loose dan bagi dia pressure. Okay. So cara dia macam ni. So satu kaki di bawah, satu tangan di bawah, pull macam ni. Satu tangan atas macam ni. So kita lockkan macam biasa, pergelangan tangan, lockkan siku, lockkan bahu, keraskan badan. Okay, tarik nafas, position. Lepas. Push, habis, crack, prak. Alright. Okay, seterusnya macam tadi. Okay, so kita nak line kat sini. Okay, di sini tegak, position, lock, tarik nafas, lepas, push, habis, crack, prak. Alright. So itu point yang kita ni, sini dan sini. So itu buka yang macam tu lah. Okay, itu saja kan. Okay, kita nak sambung lagi advance untuk bahagian kaki. Okay, di kaki ni juga boleh juga berlaku masalah di kawasan ankle ni terselit, iaitu kita tengok ni dia punya tapak kan. Okay, ni adalah tulang kaki. Ini tapak dia, nampak tak? Okay. So ada ketika sendi ni boleh terlari ke atas. Faham tak? Tulang ni patut kat sini kan. Dia terlari ke atas ni. Dia lari sikit lah. Yang ni dia lari ke atas. Patutnya dia betul-betul masuk soket dia. So dia boleh lari ke atas sikit pada tempat dia. Dia bukan dislocate, dia hanya position dia lari sikit je. So kita boleh check dia dengan cara sini kan. Kita boleh check. So cara pemeriksaan dia, kita boleh letak macam ni. Ni sakit tak? Tak. Ni tak sakit ni. Ni ada rasa sikit kan. Okay. So maksudnya kawasan ni, satu dia akan rasa sakit, satu lagi kawasan ni agak tinggi. Dia tak sama. Macam ni kan, dia macam ni sikit. Dia pun tak selesa kawasan kaki ni. Alright. So ini point dia. Jadi bila dia lari ke atas, kita kena tolak dia turun balik. Tolak dia ke bawah. Okay, nak bagi masuk balik position. Itu kita letakkan tangan macam ni. Nampak? Kita pegang tumit. Alright. So position dia, so kita tolak macam ni. Tolak gunakan tangan kita. Sini. Gunakan kita punya tapak tangan palm ni. Letak di atas dia. Okay, sekali lagi. Pegang tumit.
lipatkan tangan. Biasa kan? Tolak, push. Tarik nafas. Lepas. Macam tu. Alright, sekali lagi. Pegang tumit dia. Push. Tolak. Kan? Kalau selesa belah sini pun boleh. Tak ada masalah. Tangan mana yang selesa. Alright. Itu yang pertama. Okay. Ada juga position kaki ni, dia kalau daripada yang ni daripada atas ke bawah. So ada juga macam ni, dari kiri dan kanan. Kan? Alright. So bila dia boleh juga boleh jadi yang joint ni dia ke sini. Dia lari ke situ, jadi kita kena tolak dia ke sini balik. Cara dia, kita nak masukkan dia balik. Cara dia, kita nak tahu, kita tengok buku lali ni. Kalau buku lali ni timbul banyak, maksudnya dia lari ke sini. Dan dia sakit di bawah buku lali ni, di sini. Dia akan sakit di sini. Ni buku lali kan, kita check kat sini. Sakit. Ni sakit, ni sakit. So biasa kita tak macam ni kan, kita tengok, oh yang ni benjol tinggi. Maksudnya tulang tu dah bukan benjolan sebenarnya. Tulang tu timbul lebih sebab position dia dah ke dalam. Alright. So kita kena turunkan dia balik, tolak dia balik. Pusing ke sini. Cara dia miring. Miring. Tajam miring. Alright. So kita pegang macam ni. Nampak? Satu, pegang. So cara dia, position, tangan tekan di buku lali. So ni tarik, tekan. Tak. Sekali lagi tarik. Tarik. Buku lali. Tak. Alright. Kalau dia lari sebelah sana, satu lagi, kita boleh buat macam ni. Sebelah sini juga. Maksudnya dia lari bahagian keluar. Kita nak masukkan dia ke dalam. Tarik. Betul? Okey, pusing belah sini. Beri belah sini. Ini. Pegang. Pegang, tekan. Lipatkan kaki ni, kaki ni lipatkan. Kita tak nak pakai dia. Kita yang ni je. Tarik. Tarik. Tarik dan tolak. Tekan ke bawah. Okey. Okey, itu saja. Okey. Seterusnya kita akan rawat di bahagian, masih di buku lali, tapi di bahagian belakang. Yang ni apa? Yang ni bantu bila tadi kan sendi ni, waktu kita tekan pada atas, dia maksudnya dia lari ke atas. Jadi kita nak masukkan ke dalam. Tapi bila dia lari ke belakang, dia kena ke tengah balik. Faham? Okey. So ni lali ke tengah. Alright. Good. Nampak ni? Lali kat sini. Lali bawah lali. Okay. Kesan dia bila ada masalah di buku lali, dia lari ke belakang. Dia agak bukan lari ke belakang lah. Maksudnya position dia berat ke belakang. Jadi orang tu akan sakit di kawasan tumit. Di kawasan ni. Sini akan tegang. Kita punya tendon ni akan tegang. Alright. So yang ni kita punya muscle kan. Okay, kita. So tendon ni akan tegang. Okay, kawasan ni. Jadi orang yang masalah ni, yang tegang di belakang tumit atau sakit tumit, dia sakit tegang belakang betis, dan bila dia baring ni pun, kalau kita baringkan kan, yang ni relax, nampak tak? Dia berlipat, kaki dia boleh bertemu kaki. Depan ni, bagi depan boleh bertemu. So orang yang masalah kat sini, joint dia keras, kurang flexibility, dia akan jadi macam ni. Faham? Dia akan ketat, dia akan terangkat ni. Dia
dia tak selesa. Patutnya dia boleh macam ni, tapi dia tak boleh nak terus. Alright. So kita boleh, kalau dia boleh erupt macam ni pun kita tahu, okey, sebelah ni macam ni, sebelah ni relax, kita tahu sebelah ni kemungkinan ada masalah juga. Right. So cara dia, kalau terlalu, cara dia kita kena buat macam ni. So tegakkan dia 90 darjah. Tak, tegakkan. So kita pegang di bawah ukulele macam ni. Alright. So orang yang kaki dia sangat tegang, ataupun dia memang ada sakit di kawasan ni, ada inflammation, ada bengkak, terlalu tight, jadi kita kena pegang dan kita kena buat mobilization dia. Kita lembutkan dia. Nampak? Tegak dia. Lembutkan dia. Okey, tarik nafas. Kita kasi lembut. Pas. Pak. Tarik. Tangan saja gerak, badan tak gerak. Pak. Alright. Sekali lagi. Tegakkan dia, terpacak 90 darjah. Pegang di bawah garisan ukulele di sini. Buat sedikit stretching, gerakkan sendi untuk kita buka dia dan kita lembutkan dia. Okey, tarik nafas. Lepas, ingat, bukan terus prak. Position, push. Kita dah push habis, tak ada tolak dah. Baru kita crack. Okey, sekali tarik nafas. Lepas, position, push, crack. Okey, jangan terus, tak ada, bila tak ada push dia akan sentak dan dia akan menyebabkan bengkak pada ligament dan juga joint. So make sure kita ada mobilization, push, crack. Alright. Okay, ambil dari sana. Okay, tadi saya tinggal sikit tentang so kita tak tangan macam ni kan tadi. Kita tengok ukulele sebaris dengan atas ukulele di sini. So bahu pula, bahu kita bukan terlalu sini, jangan terlalu tinggi, dia rendah sikit di kawasan sini. Jadi kat sini dia tak kemas, dia kena di kawasan atas tapak kaki. Okey, so kita sandarkan bahu kita, kita rapatkan. Okey, tarik nafas, lepas. Alright. So sini salah So yang ni dia akan menyakitkan dia punya jari dia lah. So dia kena dalam lagi. Okey, di atas betul-betul bengkak tapak kaki. Tak. Dan satu lagi point di kawasan kaki ni, iaitu untuk kita, okey, kalau kita tengok di sini kan, ada, nampak tak bonjol ni, bulat ni, kita rasa ada timbulan ni. Okey, so sebenarnya kita nak crack di kawasan jari, di kawasan sini. Alright, kan jari ni di kawasan tengah ni. Okey, cara dia, first, sebelah tangan belah luar, tangan sebelah luar kita letakkan di sini. Sini separuh. Betul-betul kita punya bawah ibu jari ni pun bertemu dengan bucu ni. Nampak? Okey. Dan tangan kita juga yang bahagian atas, bahagian dalam letak di sini, separuh. Jangan lebih, nampak? Dia bertemuan dia kat point tu. Okey. So kita akan crack dia. Okay, position dia, push, nampak? Push daripada jauh ni. Okay, nampak? Ni grip betul-betul, push. So nampak? Kita tolak dari bahagian luar, dia dah lock, crack, tak. Okay, yang ni dia kena feel betul-betul. Okay, sekali lagi. So kita tanda sekali lagi mana position ni, bonjol ni, kita boleh pegang tajam ni. Okey. So tangan bahagian luar support di bawah, bahagian dalam di atas. Alright. Separuh, nampak pertemuan tu, bulat tu kat situ. Alright. So kita push dia keluar. Kita atas. Lepas push. Okey. Kak. Alright. So nampak macam mana? So rasa best. Okey. Okey.
Okey, sekali lagi kita nak crackkan kat sini. Kita tanda kat sini Okey, sini. Nampak? Tangan atas ni bukanlah kita tekan semua tapak kaki. Dia lebih kepada force dia bahagian tengah ni. Sebab kita nak patahkan sini. Tak, nampak ni? Okey, nampak? Saya nak patahkan tengah ni. So, tapi kita kena hold. Kita nak kemas dengan tangan. Tapi tenaga di bahagian tepi. Alright. So, sekali lagi, nampak? Ini tapi kena pegang. Semua force tu banyak di sini, bukan di bahagian, bukan keseluruhan. Dia hanya hujung. Okey. Push. Tak. Okey. Okey, baik. Tadi saya dah kongsikan teknik-teknik di kawasan kaki. Semua step joint-joint yang ada di kawasan kaki yang kita boleh rawat. Dan kali ni kita nak kongsi konklusi apa yang kita dapat. Okey, step di kawasan kaki saya bahagikan kepada dua lah. Satu, step asas. Maksudnya semua customer kita kena buat. Semua customer, siapa saja boleh buat step tu, iaitu di kawasan bawah tapak kaki. Yang step tadi daripada bawah kita tarik semua yang jenis tarik tu, buka kaki kan. Dan juga bila orang tu menyerap di kawasan belakang yang kita tarik di bahu tu, dan juga terlipat prap. Itu semua orang boleh buat, tak ada masalah. Kecuali orang gout jangan buat. Masalah arthritis tak sesuai untuk buat, crack. Okey. Masalah di pergelangan kaki tadi kan kita ada yang step terseliohan. Tulang lari ke atas, tulang lari ke bawah, ke tepi, ke kanan kan. Yang tu jarang berlaku, tapi dia akan berlaku. Korang akan jumpa. Bila kita tahu, kita perasan benda tu berlaku. Kalau kita tak ada ilmu tu, kita anggap benda tu tak ada masalah. Sebab kita tak tahu kat situ ada masalah. Okey, tapi semua perawat boleh, peringkat awal ni boleh belajar untuk explore kawasan tu. Jadi mudah-mudahan kita dapat ilmu ni dan Allah hantar kita orang-orang yang kita nak bantu ni untuk step di pergelangan kaki tu. Okey. So pergelangan itu tak wajib, tapi untuk kita belajar, kita boleh buat pada semua orang sampai kita kuasai step pergelangan kaki itulah. Okey. Yang kedua, kita Anusra, kita bukan lagi belajar ataupun kita bukan lagi rawat pada permainan ataupun kita cover di bahagian crack saja. Prap meletup. So bila meletup kita dah seronok dan kita rasa dah sihat. Tak. Okey, bila crack, kalau kita ingat balik, bila crack berlaku, joint tu akan lebih selesa dan lebih lembut. Sakit tiada lagi. Yang awal tu dia sakit sebab keras. So bila crack prap, semua joint akan loose bila dia crack. Tapi kenapa dia keras? Itu yang kita nak tahu. Kadang berlaku keras, salah satu faktor dia sebabkan 3 benda asas kan yang kita ingat: strength, flexible, endurance. So kekurangan pada salah satu 3 elemen ni, ataupun ketiga-tiga sekali tak cukup ke, ataupun salah satu ke, ataupun 2 daripada 3 bermasalah, joint tu akan efek. Dia akan keras ke, dia akan terlalu lemah ke, dia akan sakit disebabkan lemah ataupun sakit disebabkan keras. Jadi kita kena tahu. Jadi perkara yang mudah untuk kita check ialah kita tengok pada muscle tone. Kalau ingat muscle tone ada 3 jenis. So 3 jenis. Satu, hypertone. Maksudnya otot terlalu tegang. Tegang ya. Yang kedua, low tone. Otot terlalu kendur, low tone. Okey, yang ketiga adalah normal tone. Maksudnya ketegangan otot yang normal, yang tak ada masalah. Otot yang terlalu tegang ni, waktu orang tu relax pun otot dia masih tegang. Kan? Dia akan rasa tegang di kaki walaupun otot dia relax. Sepatutnya otot ni keras, tegang ketika kita melakukan sukan ataupun satu pekerjaan berat baru tegang. Tapi waktu biasa pun tegang. Okey. So bila keadaan hypertone ni, bila kita crack penting kan, bila terlalu hypertone jangan terus crack. Yang kita kena buat stretching dahulu. Stretching, mobilization dulu baru kita crack. Kalau terlalu keras, supaya tidak berlaku injury. Bila terlalu keras, kita tarik, kita crack prap, boleh jadi terkoyaklah tisu tu. Itu bahaya je. So yang kedua, low tone. So low tone pula, kalau ada otot-otot yang terlalu kendur, tak sesuai juga untuk kita buat crack kan. Terlalu kendur, kalau kita cakap lembeknya kan. So bila terlalu lembek, bila kita crack berlaku, so setiap kali crack, kalau kita ingat, dia akan melembutkan sendi tu kan. Otot dah lembek, lepas tu sendi pun lembek, dia nak posture tu nak bertahan dengan apa. Jadi dia akan lagi sakit ataupun dia terlalu lenguh lah. Jadi bila dah berlaku low tone,
kita kena, kalau keadaan dia perlu juga crack, kita boleh buat dua option. Kita tengok keadaan, kena bijak buat keputusan. Satu, kalau dia terlalu joint dia perlu di crack tapi low tone, kita boleh crack dulu. Lepas tu kita kena, jangan bagi dia balik tanpa kita buat straightening, sampai kita kuatkan balik. Dah crack, lepas tu dia kena work up balik. Kalau pegangan kaki lah kita work up dia. Kalau jari-jarilah kita work up dia untuk kuatkan balik otot tu. Faham? Okey. Yang kedua, kalau ada ketiga, kita boleh, kalau terlalu lembek, kita work up dulu, dah crash baru kita crack. Itu pun boleh. Kita boleh crack dulu baru kita kuatkan, kita tegangkan balik, ataupun tegangkan dulu baru kita crack untuk masalah otot yang terlalu kendur ni lah. Alright. So semua mission dia adalah untuk kita jadi, dia bukan hanya hilang sakit, kita nak otot di kawasan yang sendi itu juga stabil untuk bertahan, untuk mereka bertahan dan support aktiviti di kawasan berkenaan. Okey. So untuk seimbangkan ni, itu yang kena kuasai, otot-otot di kawasan kaki, sendi-sendi di kawasan kaki, teknik PNF dan juga workout di kawasan kaki. Alright. So ini adalah sambungan daripada apa yang kita belajar tadi. So kita kena kuasai. Jika ada apa yang tak faham, boleh tanya saya ataupun perawat yang lain. Jangan, kalau tak faham, bagus, maksudnya kita tahu ada benda yang kita tak faham. So kalau kita benda tak faham dan yang apa yang kita buat bila tak faham, tanyalah, percuma je boleh tanya. So kena kuasai. So kalau kita tak kuasai, maksudnya kita tak dapat bantu ramai orang. So ilmu ni semoga manfaat untuk anda dan anda dapat kuasai step kaki, insya-Allah. Assalamualaikum.